السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya mengambil kesempatan untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan beberapa soal jawab berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Saya ada buat siri soal jawab di internet berkaitan dengan hukum hakam fiqh, jadi kita kongsi dengan tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat. Soalan pertama yang saya pilih iaitulah soalan berkaitan dengan orang yang tidak sengaja tersebut aduh ketika salat. Dia bertanya, seseorang ketika salat tersebut aduh kerana tersujud di atas batu, apa hukum salat dia? Seperti yang kita semua sedia maklum, di dalam salat kita ditegah untuk bercakap. Hatta menyebut satu perkataan, hatta menyebut satu huruf yang difahami batal salat. Sebagai contoh, kita tengah salat, anak kita nak keluar, kita tengah salat. Dia duduk di luar bilik, kita dalam bilik sebagai contoh. Dia tak tahu kita salat. Dia kata, "Abah, cik nak keluar Ustaz." Contoh. Kita tengah salat, lalu kita kata pi sebagai contohlah. Apa hukum salat seperti itu? Batal. Walaupun dia hanya menyebut satu huruf kerana satu huruf yang difahami dan dia sengaja ucapkan, maka hukum salat seperti itu batal. Sekarang ni dia bukan sebut pi, dia sebut aduh. Apa hukum salat tersebut? Dia kata dia tersebut aduh kerana tersujud di atas batu. Lalu dia secara automatik dia beraduh. Lalu jika kita menghadapi situasi sebegini, saya sebut dalam jawapan, saya kata jika sememangnya perkataan aduh itu terungkap kerana tidak sengaja, maka tidak mengapa, insya-Allah tidak membatalkan salat kerana dia terungkap secara tidak sengaja. Apa bukti perkataan saya tersebut? Apakah saya memandai-bandai dalam meletakkan hukum? Tidak. Kita telah sandarkan perkataan ini kepada salah seorang ulama, iaitulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Majmu', kata Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menghuraikan berkaitan percakapan jenis ketiga di dalam salat, kata beliau, "Ats-tsalits an yatakallama nasiyan wa la yatul kalamuhu famadhhabuna annahu la tabtulu salatuhu wa bihi qala jumhurul ulama." Disebut yang bermaksud lebih kurang, kata Imam Nawawi, dan yang ketiga, jenis percakapan yang ketiga yang boleh berlaku di dalam salat, dan yang ketiga ini tidak membatalkan salat, kata dia, iaitulah percakapan dalam keadaan terlupa atau tidak sengaja dan tidak panjang. Terlupa, bila terlupa tak sengaja lah maksudnya, dan wala yatulu kalamuhu, dan dia tak panjang. Tapi kalau aduh begitu mustahil lah terlupa. Terlupa tidak panjang, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maka mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i, tidak batal salatnya. Inilah pandangan majoriti ulama. Jadi tak batal. Yang batal jika dia bercakap dengan sengaja dan dia berniat, sekalipun satu huruf sahaja yang difahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya yang saya pilih untuk kita baca pada pagi ini, iaitulah berkaitan dengan hukum sujud tilawah tanpa wudu. Ini satu perkara yang saya nak ketengahkan dalam masyarakat, iaitulah isu persoalan sujud tilawah. Kita ada banyak sujud di dalam fiqh, ada beberapa sujud. Pertama, sujud dalam salat, tak ada masalah. Tapi yang banyak, dan ada sujud yang lain tetapi masyarakat kita jarang buat, iaitulah dua sujud, sujud tilawah dan sujud syukur. Saya terang terlebih dahulu, yang dimaksudkan dengan sujud tilawah iaitulah apabila kita membaca ayat Al-Quran yang padanya disunatkan kita sujud. Jika ayat Al-Quran itu kita baca di luar salat,
ayat yang ada sunat kita sujud jika dibaca di luar solat dinamakan sebagai sujud tilawah. Jika ayat itu dibaca di dalam salat dinamakan sebagai sujud sajadah. Yang tuan-tuan buat bagi Jumaat tu. Tatajafa sebelum ayat tatajafa junubuhum tu kan. Dalam salat dinamakan sujud sajadah, luar salat dinamakan sujud tilawah. Benda yang sama. Iaitulah kita disunatkan sujud apabila kita membaca ayat yang disunatkan sujud. Kenapa kita sunat sujud pada membaca ayat tersebut? Pertama, ada ungkapan sujud, dan yang kedua, sabit dari Nabi, bila Nabi baca ayat tersebut Nabi sujud. Lalu sujud itu dinamakan sujud tilawah. Kedua, sujud syukur. Apa maksud sujud syukur? Sujud syukur iaitulah seseorang yang sujud di luar salat, bukan salat fardu, bukan salat sunat. Dia sujud, semata-mata sujud ketika tajdidun ni'mah, ketika dapat nikmat baru. Kita ni setiap hari mendapat nikmat dari Allah, hayat, kehidupan kita, pernafasan, kesihatan, setiap hari kita dapat nikmat. Tapi kita tak disyariatkan untuk setiap hari sujud syukur. Sujud syukur ini, saya ulang lagi sekali, disyariatkan ketika kita memperolehi nikmat yang baru. Sebagai contoh, dapat anak. Anak ni bukan setiap bulan dapat anak, ada tempoh-tempoh tertentu. Jadi kita ada nikmat baru kita dapat, maka kita disunatkan untuk sujud syukur. Timbul persoalan, bila kita dah tahu ada sujud tilawah ataupun sajadah, bila kita tahu ada sujud syukur, macam mana nak buat? Jadi ini soalan dia sebut di sini. Bolehkah atau apakah hukumnya jika saya melakukan sujud tilawah, ada buang kurungan sujud sajadah, yang mana ketika itu saya tidak berwuduk dan tidak memakai stokin di luar solat? Ini barangkali orang perempuan yang tanya. Dia tak ada wuduk dan tak pakai stokin di luar solat. Persoalan juga, adakah kita kena takbiratul ihram? Nak sujud ni kena takbiratul ihram terlebih dahulu, dan selepas sujud perlukah beri salam? Jadi dia mohon penjelasan dari saya. Jadi tuan-tuan dengar perhatian perkara ni. Tentang sujud tilawah dan sujud syukur, para ulama berbeza pandangan. Sujud sajadah tak ada masalah dah, disebabkan kita di dalam solat dah tentu kita berwuduk, tak ada masalah. Sekarang ni sujud di luar solat. Para ulama berbeza pandangan tentang sujud tilawah dan sujud sajadah. Dengar elok. Majoriti para ulama, maknanya kebanyakan para ulama, termasuk keempat-empat mazhab, mazhab fiqh berpandangan wajib ada pada sujud tilawah syarat-syarat sah salat, seperti wajib bersuci dari kedua-dua hadas, bebas hadas besar, bebas hadas kecil, menghadap kiblat, menutup aurat dan seumpamanya, sama seperti salat. Kerana majoriti para ulama mazhab yang empat, mereka berpandangan sujud tilawah dan sujud syukur adalah salat. Hukum dia sama seperti salat. Itu pandangan majoriti para ulama. Bila hukum dia sama seperti salat, maka wajib berwuduk, wajib menghadap kiblat, wajib menutup aurat, wajib mengangkat takbiratul ihram, Allahu akbar, wajib juga memberi salam seperti mana rukun di dalam salat. Tapi ini sujud sajalah, bukan salat keseluruhannya. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, sebahagian ulama yang lain mengatakan sujud tilawah bukan salat. Pandangan ulama kedua mengatakan sujud tilawah bukan salat. Oleh kerana itu, apabila dia bukan salat, maka tidak disyaratkan untuk melakukan sujud tilawah perlu ada wuduk. Tak perlu, tak disyaratkan. Tak disyaratkan menghadap kiblat, tidak disyaratkan menutup aurat. Saya sebut di sini, Al-Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan daripada Ibnu Umar yang pernah sujud tilawah tanpa wuduk. Maknanya ada di kalangan sahabat Nabi, berdasarkan riwayat Imam Bukhari, menunjukkan sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Umar, iaitulah anak kepada Umar bin Al-Khattab, dia sujud tilawah tanpa ada wuduk. Jadi berdasarkan perbuatan Ibnu Umar itu, sebahagian ulama kata tak perlu berwuduk dan sujud tilawah bukan syarat. Antara ulama yang menyebut pandangan kedua ini iaitulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra. Di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra. Panjang huraian ini, saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Saya secara peribadi memegang pandangan ulama yang kata tak wajib
berwuduk tak wajib takbir, tak wajib tutup aurat, dia bukan salat. Kerana sujud tilawah, sujud syukur bukan salat. Saya pegang pandangan itu. Kenapa saya pegang pandangan itu? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pegang pandangan majoriti ulama, kita tak akan dapat buat sujud tilawah dan sujud syukur. Sebab tu sebahagian masyarakat kita tahu tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Bila saya sebut hari ni, dia biasa dengar lah. Dia biasa dengar. Tapi pernah buat tak? Tak pernah buat. Sebab apa? Tuan-tuan, bila tempat kita nak berwuduk ni? Bila masa kita nak berwuduk, dapat nikmat, duduk di hospital, dapat anak kita baru dilahirkan, cucu kita dilahirkan sebagai cucu, duduk di hospital. Bila kita nak berwuduk? Kiblat mana yang kita nak, mana arah kiblat yang kita nak tahu? Kan itu wallahu alam. Saya secara peribadi pegang pandangan ulama yang kedua yang mengatakan tak wajib wuduk, tak wajib menghadap kiblat. Dapat nikmat baru, terus sujud. Sama ada nak takbir ke tak takbir, yang terbaik sekali takbir. Allahu Akbar sebagai kita nak, bukan takbiratul ihram, tetapi takbir untuk perpindahan keadaan daripada berdiri kepada sujud. Lalu kita Allahu Akbar, terus sujud. Di dalam sujud syukur, antara bacaan yang boleh kita baca iaitulah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan bacaan ni hukum dia sunat. Sujud tu sendiri sunat, bacaan tu sendiri sunat. Katalah ada orang, saya tak hafal ustaz, saya nak baca apa? Bacalah bacaan sujud dalam sujud sembahyang tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun boleh juga, tak ada masalah. Ataupun ustaz, saya tak baca apa-apa pun boleh. Tak baca apa pun boleh, kerana bacaan di dalam sujud tu hukum dia apa? Sunat. Habis tu nak apa? Buatlah, senyaplah. Boleh tak saya berdoa? Boleh. Boleh berdoa kepada Allah di dalam sujud syukur, di dalam sujud tilawah, kerana tak tahu nak baca apa. Boleh, tak ada masalah. Ya Allah, aku bersyukur, dalam hatilah dia cakap. Ya Allah, aku bersyukur dengan anugerah yang Engkau kurniakan kepada aku ini. Ya Allah, jadikanlah anak yang baru dilahirkan itu anak yang saleh, taat kepada perintah-Mu, membuat berbakti kepada kedua orang tuanya. Boleh berdoa begitu ketika kita sujud syukur. Tapi kalau ada ustaz yang lain, dia datang ke masjid tuan-tuan, dia terangkan kepada tuan-tuan, dia kata sujud tilawah dengan sujud syukur ni kena ada wuduk, kita dah faham dah. Oh, hari tu ustaz dah bagi tahu dah. Memang ulama berbeza pandangan dalam masalah ini, kerana mereka berbeza dalam membuat penilaian apakah sujud syukur dan tilawah itu salat ataupun tidak salat. Majoriti kata dia salat, hukum dia sama seperti salat. Segelintir ulama mengatakan dia bukan salat, jadi tak perlu kepada wuduk dan seumpamanya. Jelas tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak jelas, boleh ajukan soalan. Soalan yang berikutnya, banyak saya pilih soalan-jawapan ni, pilih mana yang sesuai dengan tuan-tuan semua, iaitulah yang berikutnya. Kita tengok sedikit perkara yang berkaitan dengan salat, iaitulah soalan berkaitan dengan bagaimana cara betul menyebut amin dalam salat. Ini soalan yang ketiga, bagaimana cara betul sebut amin. Kita menunaikan salat fardu selalu, tapi sebahagian orang masih tak selesai lagi macam mana sebutan yang betul. Amin ataupun amin ataupun amin, mana satu yang betul ni? Dengar elok. Ada soalan, saya baca soalan terlebih dahulu. Tok Guru dulu ajak, ni orang Penang kot, dia sebut ajak, orang utara. Tok Guru dahulu ajak amin, a disebut 2 harakat, dan amin disebut 4 harakat. Tu kata dia, Tok Guru dulu ajak begitu. Minta pencerahan dari ustaz, mana satu yang betul? Okey, baik, ini jawapan dia. Pertama sekali, saya bahagikan beberapa bahagian soalan jawapan ni. Pertama, memanjang dan meninggikan suara ketika menyebut amin sememangnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sabit, ada riwayat menyebut Nabi memanjangkan dan meninggikan suara ketika menyebut amin. Antara buktinya iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujur
yang berkata sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqal amin wa madda biha sautah. Yang bermaksud lebih kurang, kata Wa'il bin Hujur, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Wa'il, kemudian baginda menyebut amin, di mana baginda Nabi memanjangkan suara baginda menyebutnya. Wa'il tak bagi tahu panjang tu panjang pada sebutan a ke atau pada sebutan amin, dia tak bagi tahu. Dalam riwayat lain, antaranya ada di dalam kitab Sunan Abi Dawud, demikian juga ada di dalam kitab Al-Baihaqi, dinyatakan baginda Nabi rafa'a sautahu bi amin wa tawwala biha. Baginda meninggikan suara menyebut amin dan tawwala biha, memanjangkannya. Tapi tak habaq panjang mana satu, a ke min ke lebih panjang atau macam mana. Jadi yang dua-dua dalil yang saya sebut tadi menunjukkan Nabi ada tinggikan dan panjangkan suara. Baik, timbul persoalan yang kedua. Apa dia? Bagaimana cara sebutan panjang tersebut? Setelah ada hadis menunjukkan Nabi meninggi dan memanjangkan, panjang yang bagaimana? Nak tahu panjang yang bagaimana, maka kita kena kembali kepada hukum hakam tajwid. Lalu kita lihat, kerana para ulama dahulu mereka tak perlu cerita tentang tajwid ini. Disebabkan Arab yang hidup di zaman Nabi dahulu, mereka dah memang mahir hukum hakam tu, bahasa mereka. Dan mereka zaman dahulu memang menjaga bahasa, ketulinan bahasa mereka, memang mereka jaga. Jadi mereka tak perlu cerita. Jadi nak tunggu riwayat susah nak jumpa. Melainkan kita perlu rujuk ilmu yang telah disusun oleh para ulama, iaitulah ilmu hukum hakam berkaitan dengan tajwid. Maka jika dilihat kepada perkataan ulama, maka secara umumnya ada dua pandangan dalam menerangkan cara bacaan panjang atau mat, cara bacaan panjang, sebutan dia mat, ketika menyebut amin. Yang pertama, sebahagian ulama mengatakan dipanjangkan secara sederhana sebutan baris alif dan ya, a dan ya, min, secara sederhana tanpa berlebih-lebihan, iaitulah dengan mengikut hukum mat tabi'i pada kadar dua harakat, a dua harakat, demikian juga min dua harakat, amin, habis. Itu pandangan yang pertama, amin, habis. A dua harakat, min dua harakat. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, boleh dibaca panjang alif, yakni a dan ya, min dengan 2, 4 atau 6. Tadi 2 kan? Min boleh juga dengan 4 harakat. Min, tapi jangan berhenti macam saya buat tadi ni. Min, begitulah. Boleh dengan kedua-dua 4 harakat, boleh juga kedua-dua dengan 6 harakat. Amin boleh juga. Kenapa boleh baca 2, 4, 6? Kerana kalimah amin pada asalnya memiliki 2 huruf. Kalimah a pada asalnya memiliki 2 huruf hamzah di hadapannya. Asalnya ungkapan dia amin asalnya. Lalu dikekalkan hamzah yang pertama, amin, digantikan hamzah yang kedua dengan alif berbaris mat, amin, buang satu alif, nak bagi tanda kata asalnya ada alif tapi dibuang, lalu diganti dengan harakat panjang, tanda panjang yang ada kat atas tu kan, tanda panjang tu. Dia dikenali hukum yang seperti ini, dikenali sebagai, dalam hukum tajwid dikenali sebagai mad badal. Dipanjangkan pada kadar 2 harakat bagi bacaan di sisi Imam Hafs. Cara kita ambil bacaan Al-Quran, Imam Hafs. Manakala boleh dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harakat di sisi bacaan berdasarkan riwayat Warash daripada Nafi'. Manakala huruf ya, min, boleh juga 2, 4, 6. Secara ringkasnya saya ringkaskan jawapan ini. Kesimpulannya, huraian beserta nukilan dari perkataan ulama yang saya sertakan ini menunjukkan ada keluasan dalam menyebut amin, insya-Allah. Ada keluasan.
Tak ada masalah. Jangan duk berkelahi dalam persoalan amin. Boleh sebut amin, boleh sebut amin, boleh sebut begitulah. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4, boleh baca 6, dan jangan berlebih-lebihan dalam memanjangkan suara ketika menyebut amin di dalam salat. Yang satu perkara yang penting, para ulama menyatakan makmum mengikut kadar bacaan amin oleh imam. Kalau imam baca amin 2 harakat saja, makmum pun amin. Kalau imam baca 6 harakat, min 6 harakat, maka makmum juga mengikut bacaan imam amin. Perkara itu berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Baginda bersabda, idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam menyebut amin, maka hendaklah kamu semua menyebut amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya jika bersamaan ucapan amin dia dengan ucapan yang disebut, ucapan amin yang disebut oleh para malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, apabila imam membaca waladdallin, maka kamu semua ucaplah amin berdasarkan riwayat Bukhari, dan hendaklah bacaan itu mengikut bacaan imam dari sudut panjang dan pendeknya. Itu adab dalam kita menunaikan salat berjamaah. Berikutnya, ini berkaitan dengan hubungan. Iaitulah ditanya soalan di sini, apa hukum baca mesej handphone pasangan? Apa hukum baca mesej handphone pasangan? Ataupun kita suami buka handphone isteri tanpa keizinan daripada isteri, ataupun suami ataupun isteri buka handphone suami tanpa keizinan dari suami. Tuan-tuan sekalian, perkara ini perkara kehidupan. Kita buat, pernah tak kita terfikir apa agama kata, boleh ataupun tidak? Maka saya sebut di sini secara ringkasnya, saya kata, pertama sekali kita kena tahu agama mengharamkan perbuatan berburuk sangka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua menjauhi sebahagian daripada sangkaan-sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian sangkaan itu ada dosa, yakni berburuk sangka. Wala tajassasu, dan jangan duk selidik, jangan duk cari-cari kesilapan orang, jangan duk cari-cari keburukan orang. Tak boleh, agama tak benarkan perkara begitu. Oleh kerana itu berdosa, haram hukumnya seorang suami memeriksa telefon isteri tanpa sebab dan tanpa keizinan. Dan demikian juga haram juga seorang isteri memeriksa, mencari-cari maklumat suami yang ditegah oleh suami. Kami suami isteri takkan tak boleh, ustaz? Tak boleh. Apatah lagi orang perempuan dengan orang lelaki ni bukan sama sembang mereka. Orang lelaki sama orang lelaki sembang dia kemas biasalah. Orang lelaki kan, kita sembang dengan kawan-kawan kita, kita paling hero sekali. Orang lelaki biasa, semua orang lelaki tahu. Tapi dunia lelaki bukan dunia perempuan. Ada perkara yang orang lelaki sembang dalam telefon, biasa orang lelaki sembang. Tapi bila orang perempuan baca, menyebabkan dia terkilat, menyebabkan dia tak sangka suami dia perangai begini dan begitu, dia tak sangka, menyebabkan hilang rasa hormat kepada suami. Kerana dunia kita berbeza. Orang lelaki dengan perempuan, orang lelaki sembang dengan orang lelaki, kalau sembang bab kahwin, dia hero, dia nak kahwin 4. Tapi sembang saja dia nak buat tak semesti dia nak buat. Tapi sembang dengan kawan-kawan, takkan dia kata takkan dia nak tunjuk dia lemah, dia mesti nak tunjuk dia kuat, dia tunjuk dia gagah. Itu cara dunia lelaki. Kita tak tahu dah dunia perempuan bagaimana. Jadi jangan cuba masuk ke dunia orang lelaki, nanti kita tak faham. Sama juga orang lelaki, kalau dia buka handset, isteri dia duduk tengok mesej isteri dia sembang apa, nanti dia terkilat. Jangan masuk dunia orang perempuan, sebab dunia itu dunia perempuan, bukan dunia lelaki. Maka orang lelaki jadi orang lelaki, orang perempuan jadi orang perempuan. Laksanakan kewajipan kita dan berbaik sangka dengan pasangan. Itu cara yang paling
baik dalam agama kita. Saya jawab benda ni ada suara, ada bertulis. Tuan-tuan boleh dapatlah, tuan barangkali boleh bagi kepada pasangan supaya kita ambil perhatian perkara ni. Jangan disebabkan kita jangan buruk sangka tuan-tuan. Jangan buruk sangka dengan pasangan, kerana berburuk sangka itu adalah satu dosa. Satu contoh yang lain. Ada orang mari masjid kita. Ni bukan pasal suami isteri. Kita tengok dia dari jauh. Hati kita ni tiba-tiba, dia ni mesti jahat. Dia tengok gayanya macam jahat. Dan kita dalam hati kita tu kita letak kepastian dia ni mesti jahat. Pasal apa? Tengok cara pakaian dia, tengok cara rupa dia. Terus kita hukum dia ni jahat. Dan kita letak mesti jahat. Apa hukum sangkaan seperti itu tuan-tuan? Hukum dia haram, berdosa. Haram, berdosa. Sekalipun dia sangkaan dia tu tepat. Tengok-tengok ternyata orang tu jahat, dia tetap berdosa kerana dia meletakkan satu kepastian kepada sesuatu yang dia tak ada bukti. Tak boleh. Bila katalah dia nampak orang tu nampak macam orang tak bagus. Tengok-tengok memang dia buat jahat. Dia kata, aku kata dah, dia tu budak jahat. Dia tetap berdosa kerana dia bersangka buruk di awal. Kali pertama dia nampak orang tu, dia tetap berdosa. Habis itu ustaz, habis kita kena tipu. Dah, agama benarkan kita berhati-hati, tapi kita tak boleh hukum dia dengan hanya lihat kali pertama saja, tak boleh. Kita hati-hati boleh, kita buat baik, kita berbaik dengan dia seperti orang Islam lain, tapi kita tak letakkan kepastian. Itu tak apa, tapi jangan letakkan kepastian. Kalau kita sembang orang lain, aku tengok budak tu tak boleh percaya tu. Tak boleh begitu. Tak boleh kita buat begitu. Semua perkara itu termasuk di dalam sangkaan yang dihukumkan haram berdasarkan ayat Al-Quran. Boleh nak? Berikutnya, apa hukum mengaminkan doa non-Muslim? Saya baru sahaja sembuh dari sakit yang agak teruk, kata dia. Ketika saya sakit, ramai kawan-kawan datang berziarah dan sebahagian daripada mereka adalah non-Muslim. Ni saya, orang Penang ni ramai non-Muslim. Kita ada kawan dengan non-Muslim, kita sakit dia datang, dia doa. Sebahagian mereka yang non-Muslim itu datang berziarah dan sebahagiannya adalah non-Muslim. Sebahagian non-Muslim yang datang menziarahi saya itu ada di kalangan mereka yang mendoakan kesihatan untuk saya. Seperti dia sebut, may God grant you good health. Semoga Tuhan beri kesihatan yang baik untuk kamu, kawan kita. Lalu dia tanya, apa hukum saya mengaminkan doa tersebut, Ustaz? Saya sebut di sini, boleh mengaminkan doa non-Muslim dengan beberapa syarat. Pertama, doa tersebut dipohon kepada Allah, bukan selain dari Allah. Sebagai contoh, seorang Kristian datang ketika kita sakit, dia kata, semoga Jesus menyembuhkan sakit kamu. Pada ketika itu, kita tidak boleh mengaminkan, kerana dia meminta kepada Jesus, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Saya ringkaskan jawapan. Kedua, boleh mengaminkan dengan syarat jika kita mengaminkan itu bebas dari menganggap besar dan agung kepada kekufuran atau seperti mengiktiraf kebenaran agama mereka. Orang Islam tak boleh mengiktiraf kebenaran agama lain. Orang Islam yang diajar oleh Allah dan Rasul, agama yang benar hanyalah Islam. Tetapi kita tak disuruh buat kezaliman kepada agama lain. Kita diharamkan buat kezaliman kepada penganut agama lain. Kita disuruh berbuat baik. Tetapi dalam bab akidah, dalam bab ketuhanan, dalam bab agama, kita dilarang mengiktiraf ataupun membuat sesuatu perbuatan yang menunjukkan agama dia pun betul. Tak boleh. Tak boleh begitu. Kalau ada perasaan tu, tak boleh. Hukum dia berdosa pula. Jadi dua perkara ini saya sebut berdasarkan syarat-syarat yang disebut oleh para ulama dalam kita berinteraksi dengan non-Muslim. Yang penting jika mereka meminta kepada Tuhan Allah, yakni Allah, maka kita boleh mengaminkan doa mereka, kerana yang memperkenankan doa orang Islam dan bukan Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Allah Ta'ala telah memperkenankan doa permintaan Iblis. Ketika Allah Ta'ala melaknat dia, Iblis kata, wahai Tuhan, beri tangguh kepada aku sehingga hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala kata, ya, kamu termasuk dari kalangan orang yang diberi tangguh sampai hari kiamat. Lalu Iblis tak mati-mati sampai hari ini. Siapa yang memperkenankan permohonan Iblis? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu boleh mengaminkan doa non-Muslim jika dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan yang berikutnya berkaitan dengan angkat jari telunjuk ketika tasyahud dan bila nak jatuhkan. Angkat bila nak jatuh. Soalan salat berkaitan dengan salat. Soalan menyebut kenapa bila baca tahiyat kita angkat jari. Baca tahiyat kita angkat jari. Saya biasa dengar ada ustaz kata angkat jari itu ketika illa. Perkataan illa, asyhadu an la ilaha illallah. Betul ke begitu? Dia kata. Bila pula nak jatuhkan jari telunjuk yang diangkat itu? Bila dah angkat, bila pula nak jatuh? Soalan kecil tapi maklumat ibadat kita. Saya sebut dalam jawapan, saya kata angkat jari telunjuk ketika tasyahud atau tahiyat. Ketika sebutan illallah adalah pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Itu pandangan ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan angkat jari telunjuk sebagai isyarat sebaik saja dibunyikan pada hamzah pada kalimah illa. Jadi kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sehinggalah asyhadu an la ilaha illa tu. Il tu angkat pada huruf hamzah. Illallah angkat. Siapa yang sebut benda ni? Ulama mazhab Syafi'i. Kenapa kena angkat? Kata para ulama kerana isyarat mengesakan Allah dan ikhlas niat pada Allah. Hanya Allah yang satu saja. Tujuan kita salat, semua ungkapan yang kita baca adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengesakan Allah dalam semua bab. Jadi jari telunjuk yang satu itu seperti menceritakan keimanan kepada Allah yang satu yang tidak ada sekutu baginya. Dia dengan hati ketika kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, kita mengikrarkan dalam hati kita Allah hanya satu, Tuhan hanya satu. Dia bukan hanya sekadar iqrar dalam hati, bahkan dia membuktikan pada zahir dia, iaitulah dengan dia mengangkat jari seperti membenarkan apa yang dikata dalam hati, seperti mengisytiharkan apa yang diungkapkan dan apa yang diyakini jadi dalam hati dia. Lalu dia kata illallah, melainkan Allah yang esa. Kata Ibn Abbas, huwal ikhlas. Jari yang diangkat itu mengisyaratkan kepada ikhlas, iaitulah murni dan suci dalam bab ketuhanan, hanya Allah sahaja Tuhan yang satu. Kata Ibrahim An-Nakhai, apabila seseorang lelaki membuat isyarat dengan jari telunjuknya di dalam salat, ia suatu yang baik, ia adalah isyarat kepada tauhid, yakni mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka atas alasan ini, maka ia sesuai diangkat ketika bersyahadah. Itu pandangan ulama mazhab Syafi'i, agar terhimpun padanya pengakuan hati, lidah dan perbuatan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah asas kepada pandangan ulama mazhab Syafi'i. Dan pergerakan jari ini sememangnya ada dibuktikan di dalam hadis ketika para sahabat menceritakan perbuatan Nabi, di mana para sahabat mengatakan Nabi menggerakkan jari mereka. Semua para ulama ni sepakat ada pergerakan jari, tetapi mereka berbeza dalam pendetilan gerak macam mana. Ulama mazhab Syafi'i seperti yang saya sebut tadi, suruh gerak ketika illa, lepas tu dia diamkan. Illallah, duduk diam, angkat, duduk diam saja sampai habis. Ulama yang lain ada perbezaan pandangan, panjang perbezaan dia. Sebahagian kata pergerakan dari mula sampai habis. Sebahagian kata pergerakan dari mula sampai habis, pergerakan dalam bentuk yang sedikit, bukan begini. Bukan begini. Itu bukan ulama mazhab Syafi'i, tapi ulama lain. Ulama dalam mazhab, saya tak ingat mazhab mana, Hanbali ataupun Maliki. Ada yang kata bergerak begini. Pun ada. Banyaklah, tetapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan pandangan yang disebut, yang saya dengar daripada Syekh Ishaq Huwaini, tokoh ulama Mesir, masih hidup lagi. Dia kata dia pernah salat bersebelahan dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Waktu dia tahiyat, dia buat begini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia gerak jari begini. Habis salat, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah meninggal dah.
Dia kata kepada Ishaq Huwaini. Ishaq Huwaini anak murid dia. Dia kata, hang ambil mana buat tahiyat begini ni? Kata Syekh Ishaq Huwaini, dia kata dari kitab kamu lah, kamu yang tulis. Termasuk di dalam sunnah Nabi, apabila tahiyat menggerakkan jari, lalu aku gerakkan jari aku begini, kata dia. Kata Syekh Al-Albani yang masih hidup ketika itu, dia kata aku tak kata macam tu. Aku kata dalam hadis sebut yuharrikuha, Nabi menggerakkannya. Kalau perbuatan yang begini, itu bukan nama menggerakkan jari. Itu nama dia raf'un wa khafdun. Angkat petinggi jari, berjatuh jari. Itu nama perangkat petinggi, berjatuh, angkat jatuh, angkat jatuh. Itu bukan gerak. Habis itu kata Ishaq ini, bagaimana gerak yang sebenarnya? Kata Al-Albani rahimahullah, kamu tunjukkan jari tunjuk kamu ini ke arah kiblat. Kemudian kamu menggerakkan dalam gerakan yang sedikit. Itu nama gerak begini. Gerak begitu. Bukan begini. Tapi dia gerak sedikit. Pergerakannya sedikit. Dan ulama juga berbeza pandangan. Sesiapa yang nak gerak, macam mana nak gerak? Saya secara peribadi kadang-kadang saya amalkan pandangan mazhab Syafi'i kerana perkara ni kecil itu. Pertama kecil, kedua pandangan ni tak ada bukti yang jelas. Kadang-kadang saya ikut mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad sehingga ke akhirnya. Kadang-kadang saya gerakkan, tapi bagi sesiapa yang nak gerakkan, saya cadangkan dia ambil perkataan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin yang mengatakan pergerakan itu dilakukan ketika ungkapan doa. Dalam tahiyat itu dia ada permintaan, dia ada pujian kepada Allah. Contoh ungkapan pujian, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ungkapan pujian dan memuji Allah, iaitulah at-tahiyyat, segala penghormatan, sama ada penghormatan berbentuk ungkapan, penghormatan berbentuk tindakan, sujud, rokok dalam solat tu. Kenapa kita buat? Kenapa kita berdiri begini? Termasuk di dalam perbuatan penghormatan ketika berada di hadapan Allah. Semua pergerakan salat, semua bacaan-bacaan salat yang kita baca, yang kita ungkapkan adalah lillah, kita tujukan kepada Allah, untuk Allah. Jadi itu maksud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Selawat, ungkapan-ungkapan baik, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berbentuk pujian. Jadi kita tak gerakkan dia. Siapa yang nak gerakkan jari? Tak perlu gerakkan, kita hanya buat isyarat saja. Kemudian assalamu alayka. Apa maksud assalamu alayka? Keselamatan ke atas engkau wahai Rasulullah. Ke atas engkau wahai Nabi, dan rahmat juga keberkatan untukmu. Dia bentuk meminta. Maka ketika assalamu alayka, Ibnu Utsaimin kata digerakkan kerana dia ungkapan doa. Kerana biasanya Nabi bila berdoa dalam khutbah sebagai contoh, Nabi buat isyarat dengan jari ketika berdoa. Lalu biasanya isyarat-isyarat yang berbeza itu ketika ungkapan minta. Demikian juga selepas kita mengucapkan salam ke atas baginda Nabi, kita sebut assalamu alayna, kita gerak lagi kerana dia juga doa. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan ke atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Doa juga. Lalu kita gerak lagi. Kata Nabi SAW, sesiapa yang saleh dari kalangan orang Islam, ketika orang Islam satu dunia membaca assalamu alayna, dia dapat permohonan tersebut. Sebab tu tuan-tuan, kita kena usaha jadi orang saleh. Siapa yang memenuhi ciri-ciri orang saleh, setiap hari, bahkan setiap ketika, dia mendapat doa keselamatan dari semua orang Islam yang berdoa dalam dunia ni. Kerana itu kena usaha jadi orang saleh. Jangan rasa macam jadi orang saleh lemah, orang dapat doa dari semua orang. Ada tak orang saleh? Ada tak wali Allah sekarang ni? Ada? Tak mustahil ada. Wali Allah, orang betul-betul beriman dan kuat iman dia kepada Allah, tinggi ketakwaan dia kepada Allah. Kalah kita. Sekali dia sebut assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, Allah Ta'ala la abarrah, Allah Ta'ala akan perkenankan permohonan dia. Kalau kita salah, kita dapat permohonan keselamatan dari
para wali tersebut, orang-orang wali tersebut. Maksud wali ni maksudnya orang saleh, orang beriman yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan wali yang direka-reka oleh orang pada hari ini. Orang gila jadi wali, orang isap rokok jadi, itu bukan wali. Wali mesti memenuhi syarat beriman dan bertakwa. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencalarkan maruah. Tak pakai baju duduk tengah orang ramai, tak pakai baju duduk jalan, itu mencalarkan maruah. Bahkan orang yang berkeyakinan orang seperti itu, tak pakai baju duduk berjalan merata tempat, mungkin wali, dia kata mungkin wali, ataupun dia kata wali, ungkapan yang seperti ini bahaya. Dia ada padanya tohmah agama, ada padanya mentohmah agama. Apa maksud? Dia berkeyakinan seolah-olah manusia ni bila benar-benar beriman kepada Allah, dia jadi macam biol sikit. Itu tohmah agama, penghinaan kepada agama sebenarnya. Orang yang kuat iman, kuat takwa dia tak akan jadi gila. Dia akan jadi waras. Agama yang didatangkan oleh Allah untuk memberi keselamatan kepada manusia, tiba-tiba kita pada hari ini beranggapan siapa yang dekat dengan Allah jadi gila. Apa ni? Ini satu tohmahan kepada agama yang mulia, agama Islam yang mulia yang Allah Ta'ala turunkan. Sama sekali, kalau orang tu jadi gila bukan disebabkan dia dekat dengan Allah, disebabkan masalah kesihatan. Tapi kalau dekat dengan Allah, tak akan sama sekali jadi gila. Tak akan sama sekali. Kena ambil perhatian tuan-tuan. Tapi bukan bermakna tak ada wali. Ada wali. Orang yang beriman, orang yang kuat iman dia, menjaga hukum hakam syarak, dia wali. Oleh kerana itu hendaklah kita berusaha menjadikan diri kita ini orang yang benar-benar saleh. Semoga kita dapat doa dari seluruh orang Islam. Soalan yang berikutnya tuan-tuan sekalian, apakah rosak bakti kita kepada ibu bapa jika disertai dengan riak muka dan nada marah? Bagi sesiapa yang pernah menjaga orang tua yang dah uzur, sama ada ayah ke, sama ada mak ke, dah tentulah kita ni kadang-kadang terlajak tindakan dan perbuatan. Kerana menjaga orang tua ni bukan satu kerja yang mudah. Siapa yang pernah jaga, dia tahu. Susah. Dan sesiapa yang ada orang tua yang uzur, pertama sekali, kita nak kena tahu perkara itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dalam erti kata, jika kita benar-benar berbakti kepada mereka, syurga di hadapan kita. Jika benar-benar berbakti kepada orang tua, syurga di hadapan kita. Abdullah ibn Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai habrul ummah, orang yang paling alim sekali. Ada seorang lelaki datang dekat Ibn Abbas satu hari, dia kata, "Wahai Ibn Abbas, satu ketika aku masuk meminang seorang perempuan. Tapi perempuan tu tak mau kahwin dengan aku. Dia tolak pinangan aku. Mari lelaki lain minang dia, dia terima pinangan lelaki tu. Aku marah. Cemburu dalam hati aku. Lalu geram dia pasal dia bunuh perempuan tu. Ni kisah dululah. Dia bunuh perempuan tu. Dia pergi kepada Ibn Abbas, "Wahai Ibn Abbas, bolehkah ada peluang lagi ke aku bertaubat? Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa aku." Ibn Abbas kata kepada dia, "Ummuka hayyan?" Mak kamu hidup lagi? Ibn Abbas tanya begitu. Mak kamu hidup lagi? Kata lelaki tu, tak ada, meninggal dah. Lalu Ibn Abbas kata, "Jika begitu, bersungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah dan perbanyakkan amalan saleh." Dia pun pergi. Bila dia pergi, anak murid Ibn Abbas ni tanya kepada Ibn Abbas, "Wahai tuan, kenapa tuan tanya mak kamu hidup ke belum? Hidup ataupun meninggal dah? Kenapa tak terus jawab, suruh dia bertaubat? Terus banyakkan amalan saleh, kenapa tak jawab begitu?" Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku tak dapati ada satu amalan yang teramat besar ganjaran dia, sehingga sesiapa yang melakukan amalan tersebut boleh menghapuskan dosa-dosa dia lebih daripada berbuat baik kepada seorang ibu." Sebab tu saya kata, orang yang ada mak ayah yang sedang uzur, dia jaga, itu adalah khabar gembira untuk dia, kerana di hadapannya ada syurga. Timbul persoalan, ustaz, kadang-kadang kita jaga orang tua dengan kerenah dia, dengan susah payahnya. Kadang-kadang kita manusia, kita terlajak marah. Perkataan kita yang tak wajar kita cakap kepada orang tua kita, kita marah mereka, muka yang tak elok kita tunjuk kepada mereka. Macam mana ustaz? Maka saya sebut di sini tuan-tuan sekalian, saya kata orang-orang yang kekal berbakti dan berjasa kepada ibu dia, terimalah
khabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah tuan-tuan balik rumah ni, siapa yang ada buat kerja ni, buat baik kepada orang tua ni, balik rumah buka surah Al-Isra ayat 25. Surah Al-Isra ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Yang bermaksud, sesungguhnya Tuhan kamu lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri kamu semua. Jika kamu benar-benar hendakkan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun untuk mereka. Cuba tengok ayat Quran. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam jantung hati kita. Kalau kita ni jenis orang yang sungguh-sungguh nak berbuat baik, nak berbakti, Allah pengampun atas mereka. Kenapa tiba-tiba cakap pasal pengampun? Ayat Quran tiba-tiba Allah Ta'ala tahulah apa yang ada dalam hati kamu. Jika kamu betul-betul nak kebaikan, Allah Ta'ala pengampun kamu. Apa kaitan nak kebaikan tiba-tiba Allah Ta'ala ampun? Kata para ulama tafsir, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata ayat itu memaksudkan, antara kandungan maksudnya, sebagai contoh, seorang yang berbakti kepada orang tua dia, yang uzur, dia nakkan kebaikan, dia nak syurga, nak berbakti kepada mak ayah dia supaya Allah redha dia. Tetapi sebagai manusia, kadang-kadang dia tersilap, muka dia tak elok, dia tunjuk riak muka yang tak elok, dia marah, so kadang-kadang dia ungkapkan perkataan yang mak dan ayah dia terkilan, marah. Tak betul lah, tindakan yang tak dibenarkan. Tetapi dia tetap nak berbuat baik. Ketika dia marah tu, dia tak dapat nak kawal kemarahan dia. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah kepada orang yang benar-benar nak kembali kepada Allah, Allah benar-benar memberi keampunan kepada dia. Jangan takut, Allah Ta'ala beri keampunan. Perbaiki diri, terus berbakti kepada kedua orang tua. Kesilapan-kesilapan yang kita lakukan ketika kita berbakti, Allah akan memberi keampunan kepada kita. Nampak? Itu maksud ayat Al-Quran, ataupun itu kandungan yang terkandung di dalam, kefahaman yang terkandung di dalam ayat Al-Quran berdasarkan huraian dari para ulama tafsir. Antara nukilan yang saya sebut, panjang soalan ni, jawapan ni saya ambil nukilan daripada Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat 25 dari surah Al-Isra. Boleh tak? Tuan-tuan ada soalan setakat ni? Saya tengok waktu pun dah panjang. Biasa habis pukul apa? Kuliah subuh Pukul 7. Pukul 7? Oh, saya terlajak. Maknanya tuan-tuan ada soalan? Setakat ni ada soalan? Kalau ada soalan baki, banyak soalan yang saya himpun ni, tapi barangkali dah 7.20, dekat sejam lah. Barangkali ada soalan yang tuan-tuan nak ajukan, dipersilakan kalau ada. Tak ada? Ya, silakan Tuan Haji. Silakan Tuan Haji. Tanya soalan kan? Ya. Sujud syukur. Okey. Jelas soalan tu. Tuan Haji kita tanya, sujud syukur dan sujud tilawah tadi sekali atau dua kali? Maka jawapan dia, sujud syukur dan sujud tilawah hanya sujud sekali sahaja. Hanya sujud sekali saja. Sujud Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan pegang pandangan yang minoriti tadi ni, pandangan ulama, sebahagian ulama yang kecil tadi ni, dia tak Allahu Akbar, kemudian habis baca, habis sujud, bangun terus, tak payah buat apa. Nampak tak? Terus bangun, tak payah buat apa. Kerana dia bukan salat, seperti yang saya sebut tadi. Tapi kalau tuan-tuan pegang pandangan majoriti ulama, termasuk keempat-empat mazhab yang kata kena ada wudu, tuan-tuan bangun, sujud sekali, bangun Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, habis. Ataupun nak salam sekali boleh, salam dua kali pun boleh, tak ada masalah. Satu lagi dah boleh tuan tanya. Jawapan dia sekali sujud, bukan dua kali. Cuma jangan keliru dengan sujud sahwi. Terima kasih Tuan Haji tanya, baru teringat nak sebut tentang sujud sahwi. Saya pernah sembahyang jemaah dengan seorang imam, dia sujud sahwi sekali. Itu tak betul pula. Sujud sahwi dua kali. Sujud sahwi iaitulah sujud yang dilakukan di hujung salat ketika kita melakukan kesilapan di dalam salat. Itu sujud sahwi dua kali. Tapi sujud syukur, sujud tilawah hanya sekali sujud sahaja. Dan kalau sujud tilawah itu dilakukan di dalam salat, dinamakan sebagai sujud sajadah. Takbir diungkapkan ketika nak turun dan ketika naik. Anda ambil perhatian imam lah. Ketika kita baca ayat sajadah,
Kita turun sujud sajadah tu, kita takbir, Allahu Akbar, turun sujud. Bila kita nak bangun, kita takbir juga, Allahu Akbar. Jangan tak takbir. Sebahagian imam dia tak takbir. Dia bangun-bangun, semua makmum duduk tengah sujud dia, tiba-tiba dia sambung ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Terkejut makmum kan. Jadi dia kena takbir juga. Sunat dia mengungkapkan takbir ketika turun untuk sujud sajadah dan ketika naik untuk menyambung untuk berdiri semula. Wallahu a'lam. Boleh nanti ya? Ada soalan lain? Kalau tak ada, tak ada. Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf jika saya terpanjang masa ni. Mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.